Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL dan juga pakar dalam snippet session kita. Juga kepada rakan perkongsian pada hari ini ialah Cik Musarima, kepada pengetua-pengetua, guru-guru besar dan juga seluruh peserta dari seluruh Malaysia dan barangkali ada dari Indonesia pada petang ini, insyaAllah. Selamat datang ke sesi perkongsian kali yang ke-26, iaitu 26 minggu telah kita ke udara, dan hari ini kita akan mengikuti dua session seperti biasa. Pertama daripada Datuk Dr. Mahendra dengan tajuknya pada hari ini ialah How Am I Doing? Satu tajuk yang menarik. Kalau minggu lepas kita tengok bagaimana nak mengawal stres dan bagaimana kita nak menangani isu-isu lost cohort. Jadi hari ini, how am I doing, Datuk? Untuk itu, kita tidak akan melengahkan masa. Saya mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk meneruskan perkongsian pada hari ini. Silakan, Datuk. Terima kasih, Dr. Zalina. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih dapat bersama untuk sesi kita pada hari ini. Pada jam 2.51 kita mulakan. Saya tunggu saja slide pertama saya, tapi sebelum itu, sememangnya kita sentiasa sebagai guru, kita ingin nak tanya, how am I doing? Kita selalu nak tanya how am I doing, khususnya tentang PDP kita. PDP, how are we as teachers in the class, dalam kelas. Macam mana? Kita nak tahu keberkesanan, kehebatan kita sebagai seorang guru. Sememangnya kadang-kadang bertahun-tahun kita tak ada maklumat tentang prestasi PDP kita. Of course, kita ada pencerapan oleh PK, pengetua, kadang-kadang ketua panitia dan sebagainya. Tapi kita perlukan maklumat yang boleh memperkayakan dan memberi kita maklumat yang terperinci tentang PDP kita, dan yang terpentingnya bagaimana nak buat penambahbaikan. Di mana kita perlukan improvement, penambahbaikan. Ini adalah perkara yang penting. Kita tak ada seperti gambar aja. Di situ cikgu duduk, pegang kepala, I don't know whether saya sedang mengajar dengan yang terbaik, ada room for improvement. Yang penting kalau kita beri accurate feedback, maklumat yang tepat, that is the heart of change. Kalau saya dapat maklumat tentang tepat tentang PDP saya tahu di mana saya nak ubah. Umpamanya mungkin cara saya menyoal murid, cara saya memberi syabas kepada murid semasa PDP. So kita boleh mungkin biasa dengan 3 perkara, iaitu pencerapan atau penyeliaan. Yang kedua melalui maklum balas, feedback daripada rakan pun boleh. Kalau dia duduk, kita benarkan dia duduk di belakang kelas kita, why not? Kalau di IAB daripada tahun 2000 dan sebagainya, semasa saya di situ, kalau saya memberi lecture saya, rakan saya boleh duduk di belakang. There is nothing that akan hindar dia. Dan kadang-kadang kita mahu rakan kita duduk supaya dia boleh beri maklum balas kepada kita, supaya kita boleh adakan penambahbaikan. That improvement, that accurate feedback is very important. Dan kadang-kadang juga kita ada penilaian, assessment, khususnya bila kita nak naik pangkat atau kita nak dapat our time base, dan perlu ada penilaian tentang PDP kita. So tiga-tiga cara ini merupakan cara yang berkesan untuk memberi maklum balas kepada guru. Sememangnya data daripada PDP kita, kalau kita dapat dalam bentuk maklumat berdasarkan borang, itu akan menjadi ilmu atau maklum balas tentang PDP kita. And knowledge is power. Ilmu tentang diri sendiri ada ilmu yang paling tinggi. That's the best knowledge we can have tentang PDP kita. Apa yang kita lakukan dalam kelas. But most importantly, untuk semua kita, I was pengarah, mantan pengarah IAB when I retired, tapi we all started as classroom teachers. Guru kelas, mengajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5.
Dan setiap masa kita tertanya juga kadang-kadang, how am I doing as a teacher? Dan kita mau cikgu menguasai kerja rutin dia sebagai seorang guru, sebagai pendidik. Banyak cara kita boleh tahu tentang PDP kita, bukan saja daripada pencerapan, maklum balas dan penyiliaan. Berdasarkan pencapaian murid pun merupakan satu daripada di antara maklum balas yang kita perolehi. Pencapaian murid dalam peperiksaan. Sememangnya bila keluar keputusan SPM umpamanya, maka semua orang akan lihat, oh matematik macam mana, bahasa Inggeris macam mana, kerana ia seolah-olah sememangnya mencerminkan PDP yang telah dilaksanakan sepanjang tahun atau sepanjang beberapa tahun sebelum pelajar ambil SPM. Pencerapan, penyilian oleh pengetua, PK dan sebagainya secara sistematik. Kadang-kadang maklum balas pentadbiran, sememangnya pencerapan itu wajib dilakukan dari perspektif pentadbiran. Yang paling patut kita utamakan pada pandangan saya ialah nombor 5 dan 6. Pemerhatian oleh rakan sejawat, of course nombor 3 pun penting, dan juga penilaian kendiri. So saya nak masuk slide berikutnya adalah mengenai penilaian kendiri yang boleh dibuat kalau kita rakam PDP kita, gunakan handphone. Saya buat perkara ini semasa saya mengajar mengajar di University of Nottingham. Pelajar saya buat internship mereka, latihan orientasi sekolah mereka, dan saya minta mereka rakam dan lepas itu mereka buat analisis. Pengajaran PDP sejam dan mereka buat analisis, saya akan terangkan analisis apa yang dibuat. Sememangnya kita boleh buat video pun, tapi video tu melibatkan kamera yang patut dikontrol oleh seseorang. Tetapi kalau rakaman, cikgu ada di depan dan you can letak dalam satu casing ke apa, and you can tape your whole. It's an audio tape yang akan merakam, dan student saya menggunakan handphone. Ini adalah satu kajian menunjukkan daripada buku Universal Teaching Strategies, you can find tentang perkara ini, bahawa LISAM iaitu Low Inference Self-Assessment Measure of Teaching ini ada satu cara yang efektif dan efisien. Apa sebenarnya diukur setelah kita rakam? Pertama, kita ukur questioning skills. Bagaimana kita menyoal? Apa peringkat soalan yang kita kemukakan kepada pelajar? Dalam sesi 40 minit atau sejam, siapa yang banyak bercakap? Teacher atau student? Sebaiknya dalam satu sesi, 60% atau 50% student talk. Terpulang kepada tajuk dan mata pelajaran. Teacher talk mungkin 50% atau 40%. Apa set induksi yang digunakan? Apa penutup semasa nak tamat PDP, sesi PDP? Berapa masa, berapa lama cikgu menunggu, wait time, setelah soalan dikemukakan kepada murid? Yang terbaik ialah 3 hingga 5 saat atau 5 hingga 7 saat. Berapa kalikah cikgu menggunakan praise, memberi syabas kepada murid dia? Jangan terharu, kadang-kadang kita mengajar, jarang kita menggunakan very good, splendid, fantastic, you did a good job. Ada 70 jenis praise yang kita boleh bagi. Dan yang keenam, bukan saja the use of student ideas, murid memberi idea tentang waste management, bagaimana nak mengawal sampah dan sebagainya. Bagaimana cikgu menggunakan idea itu dalam PDP dia umpamanya. Berapa kali cikgu sebut nama pelajar dalam sesi PDP. Dan kalau kita rakam, kita akan dapat jawab semua 6 soalan ini daripada rakaman itu bila kita buat analisis. Ini adalah pengenalan saja untuk hari ini dalam 10 minit ini. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengetahui lebih berkenaan dengan perkara ini, dalam slide yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google tentang Low Inference Self-Assessment Measure of Teaching. Dan di situ secara terperinci, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca tentang bagaimana kita boleh beri maklum balas atau guru sendiri boleh dapat maklum balas, dan lepas tu dia boleh bandingkan atau dia boleh bincang maklum balas ini dengan penolong kanan, dengan rakan sejawat, dengan sesiapa pun setelah dia buat analisis.
Semua ni boleh di-googlekan dan you can get all this information. Self-assessment memberi anda kuasa tentang PDP anda sendiri. You know more about yourself. And you can answer the question, how am I doing? Itu saja daripada saya pada petang ini. Terima kasih Dr. Zalina. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian yang menarik. Saya kira penilaian kendiri itu memang sangat penting dan pada hari ini apabila kita ada SKPMG2, kita juga melakukan penilaian kendiri kepada sama ada pentadbir ataupun guru-guru, sebab tu scoring yang kita masukkan dalam standard 1 sehingga standard 4 itu semua ialah kalau di peringkat sekolah ialah Kediri. Tetapi saya sangat tertarik dengan 6 elemen tadi kerana setiap satu itu, 1 hingga 6 itu sebenarnya wujud dalam standard 4 SKPMG2. Dan kadang-kadang kita teralpa ataupun kita leka tak perasan kerana sebahagian daripada kita nak mengejarkan silibus, Datuk. Sehingga kan waktu-waktu yang begitu penting itu kita abaikan. Contoh, nak praise anak murid tu kadang-kadang berat nak bagi sebab nak mengejar masa. Kadang-kadang induction, set induksi itu tak sempat nak buat sebab jam in tu tajuk dan nak ajar terus. Jadi perkara-perkara ini kalau kita boleh antara kita para guru yang ada bersama-sama ini, kita duduk dan fikirkan apa yang patutnya strategi kita lakukan. Kita lihat balik kepada Friedberg kata ni, kita lihat balik kepada SKPMG2, saya yakin kita akan berada di right track lah, on track supaya apa yang kita laksanakan untuk membangunkan kompetensi kita sebagai pentadbir pendidik itu akan terus apa kita kata semakin hari semakin baik. So saya dapat satu yang baru, Lisa, low inference self-assessment measure of teaching itu sangat patut kita cari bukunya dan kita baca. Terima kasih sekali lagi pada Datuk. Semoga apa yang dikongsikan ini memberikan kita satu peningkatan ilmu, penambahan ilmu dan kita amalkan. Ilmu tu tak boleh disimpan aja, kita kena amalkan. Again, Dr. Zalina, sebelum itu, Dr. Zalina, kalau ada siapa yang nak dapat atau nak maklumat lanjut pun boleh juga email saya dan sebagainya. Nanti saya minta Hazwani atau Dr. Zalina boleh typekan email saya. Kalau ada siapa yang nak, di ruangan chat. Atau saya akan masukkan sendiri. Alright, saya akan masukkan. Kalau sesiapa nak maklumat lanjut mengenai LISAM ini. Alright, thank you. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Datuk kerana Datuk dah offer diri untuk memberikan maklumat lebih lanjut kerana saya sangat-sangat yakin Datuk memang antara orang yang sangat tinggi ilmunya, yang banyak. Setiap minggu saya tengok perkongsian itu mesti ada rujukannya. Dan rujukan itu sangat penting sebenarnya. Jadi para peserta yang berminat ambil peluang ini, Datuk akan bagi email, jadi hubungilah beliau melalui email ataupun WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada sesi kita yang seterusnya, iaitu sesi yang kedua dalam series Hands-on Online Session yang pada hari ini merupakan minggu yang ke-26 dan kita akan bertemu ataupun mendapat perkongsian daripada Cikgu Saribah binti Baharam, atau saya seringkali memanggil nickname-nya Cikgu Sari, orang yang dah popular dalam kumpulan CDL ini. Kalau boleh Cikgu Sarimah boleh mulakan dengan slide untuk saya tengok dulu. Saya nak, sebab hari ini saya juga jadi moderatornya. Saya nampak Dr. Maenda dah meletakkan email Gmailnya di situ. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita katakan tadi, hari ini ialah siri yang ke-26, berarti dah 26 minggu kita berada di bertemu di udara dengan pelbagai jenis perkongsian, dan seperti biasa objektif kita melaksanakan sesi perkongsian ini adalah okey, next boleh tak dulu. Ini ialah yang orang yang saya nak perkenalkan ni, iaitu Cikgu Sarimah binti Baharam, dengan tajuk perkongsiannya ialah menghasilkan video
Tapi tak apa, ini kita sebut dulu. Ini yang penting ni sebab ini ialah kumpulan kita, iaitu sesi perkongsian hands-on online station kita membawa objektif untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dan kemahiran. Kita nak membangunkan kompetensi guru-guru kita yang berada di seluruh Malaysia. Kita nak meningkatkan keupayaan kita sebagai pendidik dan juga tidak ketinggalan yang penting kita nak membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Rakan-rakan peserta kita boleh melanggani portal CDL ini secara percuma. Kita akan buka pada setiap minggu untuk tuan-tuan dan puan-puan mendaftar secara percuma di CDL dan akan diberikan linknya pada setiap hari Khamis atau Jumaat kerana sesi perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1 jam setengah, jam 3 hingga 4:30 petang dan perkongsian ini adalah secara hands-on. Pada akhir sesi, seperti biasa, kita hanya akan beri link kehadiran pada akhir sesi perkongsian dan tuan-tuan dan puan-puan akan menerima e-sijil selepas itu. Seperti biasa, hashtag kita ialah Cikgu Bantu Cikgu. Jadi kita akan terus bangunkan kompetensi kita bersama-sama, kita bantu bersama-sama dan hari ini kita akan berkongsi dengan tajuk apa agaknya Puan Sarimah. Dipersilakan saya nak perkenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Puan Sarimah binti Baharam dengan tajuk menghasilkan video dengan flex clip. Saya kira ini perkongsian yang baiklah sebab saya tak tahu macam mana nak buat video, jadi saya pun nak belajar sama-sama hari ini. Silakan Puan Sarimah, ruangan ini untuk Puan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalina, terima kasih Datuk Mahendra dan juga rakan-rakan guru dari Malaysia dan juga saya tahu mungkin ada dari Indonesia. So insya-Allah pada petang ini saya akan berkongsi sedikitlah. Nak kata perfect sangat tahu tentang flex clip ni tidak, tapi prinsip saya sikit itulah kita kongsi, mudah-mudahan sama-sama menjadi banyak. Okey, so objektif saya hari ini, saya mengharapkan dengan perkongsian saya hari ini, sebab kita hands on kan, saya harapkan cikgu-cikgu akan dapat menghasilkan at least sebelum kita end our session, cikgu dapat buat at least satu video intro sendiri. Diri sendiri, nak perkenalkan diri ke sekolah ke, tak kisah. Okey, dan dapat kongsikan ilmu ni dengan rakan-rakan kita yang kat luar sana yang mungkin hari ini mereka tidak berkesempatan nak join dengan kita. So kalau saya tengok kat sini dah hampir 270 orang yang bersama-sama kita ni. So dengan 270 tu kita mati levelkan dia, mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keberkatan dan memanjangkan ilmu ini insya-Allah. Okey, saya teruskan. Ini sedikit pengenalan tentang diri saya. Pengalaman yang sangat-sangat sedikit, baru lagi, orang kata baru setahun jagung. Saya baru 13 tahun lebih kurang di dalam dunia pendidikan. Saya sebenarnya sebelum ini saya degree dalam computer science, tetapi bekerja selama saya pengalaman bekerja di syarikat swasta selama 5 tahun. Tetapi bukan dalam bidang inilah, dia bahagian networking. Dulu saya di bahagian itulah. Jadi nak kata apply sungguh-sungguh experience ataupun knowledge daripada computer science tu tak berapa. Tapi bila saya masuk dunia pendidikan ni lah, sebenarnya saya kata kenapa ruginya belajar, tak tahu kan, belajar computer science tapi sekadar tahu type word sahaja. Tu bila saya masuk dunia pendidikan, sebenarnya Allah nak bagi saya dekat situ. Di situlah saya kembangkan ilmu, knowledge saya tentang computer science yang saya belajar sebelum ni. Okey, saya berasal daripada Melaka, tinggal di Selangor, bekerja di Kuala Lumpur. Alhamdulillah dah selesai master dalam educational psychology.
Ambil psikologi sebab nak belajar tentang anak-anak di sekolah rendah ni. Sikap ke apa benda lah. Sebab kita tak tahu kan, so kita kena cari. InsyaAllah doakan saya dalam proses permohonan HRP untuk sambung PhD. Okey, ini sedikit je lah pencapaian yang ada sepanjang 13 tahun itu. Semua tu rezeki dari Allah. Saya cuba sedaya mungkin. Sifu saya kata, kerja buat sungguh-sungguh bukan untuk award tapi buat sampai dapat reward. Macam itulah. Okey, ni perlibatan saya pun tak banyak juga, sikit sangat, tapi ilmu di dalamnya sangat-sangat membantu saya, insya-Allah. Okey, baiklah. Saya teruskan. Ini yang kita nak belajar. Kena kejam mata, buka mata, kejam mata, buka mata. Tengok inilah logo apps yang kita nak guna. Lepas ni nampak je, dah tahu dah. Oh, ini FlexClip. Okey. So sangat-sangat mudah dan seterusnya saya nak share sedikit. Okey, ini sebelum tu saya rasa saya belum ya. Saya belum share skrin ke doktor? Dah. Boleh, we can see your Ya, screen. boleh We can see your Nampak screen. Okey, sebentar sebab tadi saya share tu saya tak apa nama? Suara. Tak ada letak sound sekejap ya. Saya share semula. Okey, kalau saya run ni nanti nak tengok dengar ke tidak. Kita dengar. Dengar. Okey. So, ini adalah saya punya antara video-video saya sharekan dulu betapa mudahnya nak buat video. Okay, next. Okay, ini antara juga video yang saya hasilkan. Okey, ada one more kot saya rasa. Okey, satu je lagi. Saya rasa ini adalah dia belum. Okey, ini adalah video. Ini program coming soon sekolah saya. Peringkat kebangsaan Dapur Cili pada hari depan. Dia akan run penutup lah, sekarang sedang berjalan. Ini video teaser yang saya buat untuk sekolah. Music yang cantik. Semua daripada situ Dato', daripada FlexClip itu sendiri. Oh, nampak very professional. Ini bukan tangan siapa-siapa, bukan siapa-siapa yang masak. Saya ambil semua dalam itu. Come up dengan satu. Okey. Peserta kita untung hari ini. Boleh belajar. Yes lah. Encik Syafi pun setuju. Okey, balik kepada you. Ni kalau nak suruh budak buat api ni memang saya yang kenalah nanti kan. So kita gunakan apa yang ada. Okay, so itu antara 4 lah.
4 video. Okey, ini adalah paparan. Kalau kita buka sebentar lagi di flex clip tu, kita akan nampak paparan seperti ini. Sekejap lagi saya akan hands on terus. Okey, ini adalah link ataupun cikgu boleh Google je cari flex clip. Bila cari flex clip tu dia akan keluarlah. Okey, saya stop untuk slide saya ni. Saya pergi kepada saya punya screen. Okey. Cikgu Sari kena bagi link tu ya dan kongsikan nanti. Okey, saya masukkan terus di dalam ruangan chat kita. Okey, sebentar. Ambil tu ada soalan satu ni, awal-awal dah ada soalan ni Sari. Ada. Okey. Perlu ke nak install flex clip ini dalam mobile? Tak perlu kan? Tak perlu. Hanya menggunakan komputer kita sahaja. Okey, sekarang ni saya sharekan. Cikgu masuk kepada cikgu Google atau type je flexclip.com. Okey, sekarang dah boleh typekan flexclip.com. Alright. Okey, bila dah masuk tu cikgu sign up free ni, dia tak ada berbayar, tapi cuma nanti saya akan beritahulah. Macam cikgu tengok tadi, saya punya video tadi, video yang terakhir tu dia ada keluar tentang flex clip. Tu bermakna kita sign up benda tu free lah. So dia akan letak dia punya watermark lah. Tapi kita ada cara how kita nak buang dia punya watermark tu. Okey. So hari ini. Okey. Lepas tu dah sign up free, macam saya bila kita sign up free ni, saya tak tulis apa-apa. Saya just pergi dekat sign up with Google ni. Okey, kita pergi sign up with Google. Okey, dan kita pilih. Macam saya dah buka dalam sekarang kan Windows, kalau kita buka dia dah ada screen yang email kita yang kita buka. Yang saya fahamlah. So sekarang ni saya pakai satu email, yang ni saya tunjuk email yang saya tak pernah guna untuk digunakan dengan flex clip. Saya dah buat email lain, tapi sebab nak tunjuk kat cikgu macam mana sign up free tu, sebab bila saya login nanti dia akan terus pergi akaun saya. So macam ni kita akan masukkanlah email, kita pilih email mana yang kita nak guna tu. Okey, so sekejap, saya ni tak hafal tu email saya punya password. Kejap saya tengokkan. Sekejap, sebentar. Okey. Okey. Yang ni saya tak hafal. Saya tak hafal saya punya password. Tapi cikgu pilih email cikgu. Jadi saya buka yang saya punya, yang saya dah ni lah. So bila cikgu masuk, sign up free tu, sign up free, sebentar yang ni saya tak nak guna, saya pakai email saya yang satu lagi. Right. So cikgu sign up free melalui email cikgu lah, mana-mana email cikgu boleh guna. So bila cikgu, saya stop share yang ni sebentar sebab saya ada satu screen je, jadinya agak payah sikit. Okey, so bila cikgu masuk kepada yang dah ada email, okey, email cikgu tu dia akan terus masuk kepada skrin cikgu. Ada tak dapat skrin? Macam saya ni sebab saya dah ada video dah ni. Saya dah ada video yang saya buat. Tapi cikgu masuk, cikgu akan dapat skrin macam ni. Dia ada editor speak, most popular, ada start ni kat sini. Ada ke? Ada yang hands on terus ke? Kalau dengar je saya takut, saya tak tahu sejauh mana cikgu dah pergi. Kejap saya tengok di ruangan chat. Oh, dah ada. Okey, dah ada . So bila cikgu masuk dekat sini cikgu ada banyak, cikgu nak start from scratch pun boleh. Kalau start from scratch ni cikgu kena sendirilah semua. Tetapi dalam ni saya terangkan, okey, dia ada banyak sangat tema yang cikgu boleh pilih untuk cikgu buat. Macam ni editor speaks ni, lepas tu dia ada most popular, promo and sales, kita nak buat promo tentang program kita ke apa benda, kita boleh pilih. Contohlah saya ambil yang ni, kita tengok. Bila kita pilih tu, dia akan tanya kita. So kita boleh tekan customize. Saya pergi dulu, nanti kita go yang lebih detail. Ataupun dekat bawah tu, bila kita klik yang promo semua tu, dia ada banyak lagi kat bawah-bawah ni.
cikgu boleh pilih mana yang cikgu rasa berkenan di hati. Macam nak, okey, ni. Cikgu Sari ada 2 soalan. Ya. Satu dia tanya daripada Cikgu Tan Suling. Ada version untuk education tak? Dia tanya pertama. Kedua, ya. dari Cikgu Nur Suryati, dia kata suggestion nak pilih lifestyle atau business. Untuk daftar ya? Ya. Oh, okey. Itulah sebab saya buka je. Saya cuba. Sebab bila saya buka tu, saya tekan email tu, dia dah terus pada email. Sebentar, saya cuba buka yang without email. Jadi, Cikgu Sari, ya. jangan bimbang. Hari ini you boleh pergi slow sedikit. Okey. Sebab topik ini begitu menarik. So, kita pergi slow sedikit supaya semua orang dapat tangkap. Okey, boleh. Boleh ya? Okey. Kita termasuk saya murid slow sikit. Sama kita pun. Tapi tak banyak. Okey. Saya nak sebentar ya, saya nak kena sebab saya punya ni dia buka pada email yang memang dah ada. Jadi dia terus login. Tu yang saya jadi. Boleh tanya rakan lain kalau sesiapa yang tahu tadi nak pilih lifestyle atau bisnes, siapa yang dah cuba dah? Kalau yang ada dalam sesi kita hari ini. Ada tak yang tu? Sebab saya dah buka, saya dah ada, jadi dia tak pergi. Ini ada Puan Asmira kata saya dah cuba, boleh pilih mana-mana. Nanti dalam itu semua ada. Ya. Okay, jawapan sudah ada. Lifestyle. Maybe kata pilih lifestyle. Boleh pilih mana-mana. Puan Siti pun kata. Saya rasa dia tak kisah. Jawapan, sebab at the end jawapan apa ni sudah ada. Okey. Daripada rakan-rakan. Okey, sekejap ya, saya share semula. Tadi tak nampak kan skrin saya. Okey, so cikgu boleh pilih je mana-mana yang cikgu nak pilih sebab at the end-nya kita dalam tu sendiri ada banyak pilihan. Cikgu nak buat video macam mana sekalipun. Okey. So, sekarang ni kita ada, saya pergi pada tema-tema yang ada. Ni dia most popular, promo and sale, lifestyle. Ikutlah cikgu nak buat video anniversary ke, video anak dari kecil ke. Jadi kalau cikgu tak ada idea, cikgu boleh ambil daripada apa yang ada. Nanti kita pilih dah pilih tu dia akan boleh edit. Cikgu boleh masuk gambar, cikgu boleh tukar dia punya music, okey? So mana-mana pun boleh. Jadi untuk hari ini sebab saya nak pergi kepada, saya nak mengharapkan cikgu dapat buat satu pun tak apalah. Cikgu punya video intro dan outro. Okey? Sebab saya rasa ramai cikgu yang ada YouTube, ada TikTok. So boleh usahakan untuk come up dengan video intro. Okey. So cikgu scroll, nanti bila cikgu dah masuk tu cikgu scroll. Cikgu cari yang di bawah tema intro dan outro. So dah ada tu cikgu boleh pilih. Tadi saya buat benda ini. Yang Majlis Guru Cemerlang punya tu. So saya buat yang ni. Kita ada banyak pilihan. Okey, bila kita dah nampak intro dan outro tu, yang ini, kita akan boleh pilih see all. So bila see all, cikgu akan nampak semua video intro dan outro. Sekarang ni saya dah masuk kat sini. So cikgu boleh pilih lah mana-mana yang cikgu nak. So yang cikgu nak nampak, ada benda yang kita buat tu dia nampak macam awesome sangat lah bila kita buat tu. So cikgu boleh pilih lah. Ada banyak dekat dalam ni intro dan outro. Cikgu jangan risau, dekat situ ada gambar-gambar yang ni kan. Cikgu boleh tukar nanti dengan gambar cikgu. Okey. So bila cikgu dah pergi, saya suka yang macam ni. Dia nampak macam canggih lah sikit kan. Contoh. Atau mungkin cikgu boleh pilih lah. Okey, sekarang ni saya pulang pada cikgu. Cikgu nak buat pilih yang mana pun tak apa. Tapi saya cuba pilih yang nanti cikgu pun boleh combine kan. Cikgu dah pilih satu, cikgu rasa nak selitkan di tengah-tengah benda lain. Nanti kejap lagi kita ajar. So cikgu pilihlah yang mana satu, saya harap-harap cikgu pilih yang menarik-narik sikit, yang nampak macam tu video ni ke? Buat daripada ni ke? So cikgu boleh pilih juga nak size macam mana. Dia punya setting tu. Yang portrait ke, tapi biasa video kita akan start yang ni lah, landscape kan. So cikgu pilih yang mana-mana pun tak apa. Okey.
Sekejap, saya tengok yang bawah-bawah ni banyak sangat. Cikgu boleh pilih. Sangat-sangat banyak dia punya video dia. Okey. Dan kita pilihlah. Okey, saya pilih satu. Contoh saya nak buat untuk CDL ke ataupun cikgu saya nak buat untuk sekolah mungkin boleh juga. Cikgu nak buat countdown pun boleh macam tadi. Okey, kita start dengan countdown lah. Contoh saya ambil ni, saya klik. So, cikgu bila dah pilih tu, dia akan tanya cikgu, so cikgu pilih customize. So, bila cikgu klik customize, dia akan keluar satu page yang baru. Okay. Alright. Ni kita nak mula dah lah ni. Okay. Right. Bila kita pergi kepada customize tu, okay, dia dah masuk ni. Cikgu akan nampak dia punya storyboard di bawah. Okey, cikgu akan nampak storyboard di bawah. Contoh, cikgu boleh runkan dulu. Nak tengok. Okey, tu intro. Katalah cikgu dah ada kan storyboard kat bawah tu, kata cikgu tak nak ambil semua-semua tu, cikgu tak nak ambil. Cikgu nak ambil yang depan je. Dia sebab dia pecahkan kan dia punya tu, cikgu nak ambil yang kiraan 3, 2, 1. So yang lain tu cikgu tak nak. Cikgu pergi dekat yang sini, cikgu tengok dekat storyboard tu, cikgu klik dia. Lepas tu kita tengok frame kedua kan. Frame kedua tu cikgu tak nak. Cikgu boleh pangkah je. Cikgu pangkah je. Ni cikgu pangkahkan. Pun sama. Kita pangkahkan dia. Okey. Biar tinggal dia je. So kalau cikgu run, tinggal tu je lah. So kita dah masuk tu. Kemudian, katalah cikgu nak tambah. Okey, kita nak buat contoh tema kita atau cikgu. Okey, macam saya tadi, saya buat yang chef dapur cilik tu. Saya nak cari video, any video. Cikgu tengok di tepi tu, dia ada media, tag. Media ni mana cikgu boleh masuk cikgu punya video sendiri. Macamlah kata contoh cikgu shooting kat sekolah, cikgu nak masukkan dalam ni, boleh juga. Mana cikgu nak pergi, cikgu pergi local file ni. Cikgu carilah mana-mana video yang cikgu nak masukkan. And then kalau nak record, yang ni saya tak pernah buat tetapi mungkin kita boleh cuba sekarang. Saya nak record ni dia allow tapi saya takut dia tak boleh sebab saya pakai mic serentak kan. Okey, so kalau saya cuba allow kan, boleh. Saya cuba saya rakam. Okey, anda bersama kami di dalam CDL Connecting Dots Learning, guru bantu guru. Okey. So saya cuba. Okey, anda bersama kami di dalam CDL Connecting Dots Learning, guru bantu guru. Cikgu boleh rakam tapi kalau cikgu setuju, cikgu masuk dalam library tu nanti baru boleh add dia. Kalau cikgu rakam siap-siap di luar pun tak apa. Ni mungkin sebab saya tak boleh dia rakam audio je. Sebab apa? Sebab saya tengah pakai kamera ni. So dia tak boleh. Nanti lah sudah nanti cikgu try lah. Saya add dia dekat library. Dia akan masuk dekat situ. So kalau cikgu nak rakam balik, rakamlah. Kalau tak biar. Tapi letak kat situ, tak guna pun tak apa. Macam tu. Okay, let's say cikgu nak pilih video yang sedia ada. Cikgu tak ada idea. Cikgu nak buat tu tak ada idea nak buat apa. Okay, contoh dekat sini ada banyak video. Cikgu klik dekat video tu. Okay, tadi cikgu dah kira 1, 2, 3 kan. Lepas tu cikgu nak sambung pula. Dengan apa? Mungkin cikgu nak sambungkan dengan, kata kita nak buat tema scenery ke, kita nak buat tema apa-apa, cikgu pilih je dekat dalam ni. Contoh cikgu nak letakkan background. Okey, saya boleh pilih kat sini. Saya carilah. Contohnya background dia saya nak buat yang ini. So saya tekan tanda tambah dekat situ. Dia akan, okey, dia minta kita ni dan kita masukkan sahaja. Okey. So dia dah terus masuk dekat situ. Tekan je trim tu. So kalau kita test run.
So dia akan run benda tu. Okey. Dan contohlah cikgu buat frame yang kedua tu cikgu nak panjangkan lagi. Dia kat sini kalau kita tengok 12 saat. Dekat frame tu dia tulis 12 saat. Maksudnya dia berjalan selama 12 saat. Kalau cikgu rasa masih nak pakai background yang ini untuk satu cerita lah. Jadinya cikgu boleh copy lagi. Yang ni dekat sini cikgu tengok kat bawah tu dia ada duplicate. So kita akan klik duplicate, dia akan copy benda yang sama dekat frame kedua. Frame ketiga lah. So disambung-sambung. And then katalah kat sini cikgu nak tambah background lain. Nak tukar lah. Dah tak nak yang ni sebab cikgu kena tahulah storyboard cikgu. Macam mana cikgu nak buat. Okay. So katalah saya next tu saya nak cari video berkaitan dengan macam tadi saya buat yang dapur cilik kan. Saya nak cari chef. Saya type dia dekat dalam tu. Okay. Ada tak? Oh, ataupun pergi pada template. Pergi pada template tu kita cari chef. Pergi pada perkataan template tu cikgu cari chef. So dekat dalam ni ada banyak sangat nanti cikgu boleh tengoklah. Pergi pada tu dia akan keluar. Tu yang ada template. Atau cikgu nak cari dekat saya buat hari tu saya pergi video saya rasa saya jumpa. Tapi saya jumpa. Pergi pada back balik. Pergi pada video, cikgu pergi dekat search tu. Jangan pilih mana-mana tu, pergi chef. So dia keluar ni. Cikgu yang saya buat ada api-api tu semua tadi, semua dekat dalam ni. Semua dalam ni. Cikgu boleh pilih dalam ni semua sekali. Yang kartun ni pun ada. Cikgu nak buat kartun saja pun boleh. Kata kita nak cari tu kan. Kita masuk chef, mungkin kita boleh tulis kartun. Mungkin, so ada. See, saya chef kartun. So dia keluar banyak-banyak ni, cikgu boleh pilih. Cikgu susun lah cikgu punya ni. Apa nak buat yang mana. Okey, contoh kalau saya ambil yang ni. Saya add to story. Dia akan keluar macam ni, so cikgu just tekan je, trim the video. So dia akan masuk. Okey, saya cuba jalan. So, bukan siap. Paslah run cikgu ini. Tak lagi kita power ni. Okey, so kita dah runkan dulu. So kata kita nak masukkan wording. Cikgu boleh pilih cikgu boleh buat apa-apa saja. Kalau cikgu nak masuk gambar cikgu pun boleh. Okey. So kalau Cikgu Sari. Ya. Kalau boleh slow pace sikit sebab macam laju. Saya tak boleh Laju kejar. Oh okey. Sorry. Okay. Step by step. Okey. Alright. So tadi setakat mula-mula tadi cikgu dah pilih tak mana-mana template yang ada masa mula tadi. Saya nak tengok dekat chat tu sekejap. Okey. Alright. So dah pilih. Okey. Saya ni semula. Katalah kita nak boleh nak start semula ke? Okay. Saya nak buang ni. Saya buang je semua dulu. Okey, yang ni pun saya buang. Okey, saya buang dulu. Ini sebab kalau kita dah ni lah. Okey. So dia mesti tinggal yang satu. Kalau cikgu nak start mula, cikgu pergi pada template ataupun cikgu boleh back balik semula. Cikgu keluarkan. Tadi saya dah copy kan? Okey. Cikgu pilih pertama sekali cikgu kena tahu cikgu nak buat apa. Cikgu nak buat video tentang apa. Kalau nak tentang intro, outro, cikgu cari intro, outro. Okey, so saya buang ni semua. Kita pergi tengok yang mula-mula je tadi. Okey, yang tadi tu si okey. So kita nak cari, kita nak tengok intro. Kita type lah. Kalau cikgu mula-mula tadi, intro outro pun boleh cikgu type balik semula. Cikgu boleh tengok, cari lagi. Oh mungkin nak tambah sikit lah. Yang tadi tu macam tak berapa nak okey. So nak lebih lagi. Cikgu pilih dekat dalam ni. Okey. Right, saya cuba masukkan ni. Okey, saya applykan dia. Okay. Cuba run sekejap. Okay.
So saya dah ada yang tu. Alright. So katalah kita dah masuk tu, tadi saya dah masuk ni tapi saya nak tambah macam ni. Kalau ada logo, maknanya cikgu boleh letak logo. Cikgu nak letak logo, cikgu klik ya. Ni bergantunglah apa yang cikgu gunakan. So kita nak replace dengan logo. Contohlah saya main letak je ya. Saya carilah dalam ni. Saya nak pakai logo apa. Ya, saya cuba cari bahan apa yang saya ada. Okey, katalah saya nak pakai logo, saya masuk je lah gambar saya tu je. Macam contoh yang ni. So saya nak besarkan sikit logo tu. Boleh. Tu kalau letak logo lah. So kalau saya run ni, and then logo ni pula, ni nampak 4 segi. Cikgu boleh sama ada nak crop dia. Boleh crop, cikgu boleh pilih dekat atas tu. Nak buat bulat ke, nak buat 4 segi ke, boleh. So saya buat bulat. Tapi bila saya buat bulat, saya kena adjust lah. Masukkan macam tu. Okay. Saya tengok chat. Alright. Sudah pilih template. Okay, dah pilih template cikgu. Okay, cikgu boleh pilih mana-mana dulu. Okay, lepas tu bila dah pilih tu, okay, saya dah masuk tadi dah ada logo. Okay, so dah ada. Dah masuk tu. Okay, let's say cikgu nak tambah background. Tadi dah intro dan cikgu nak start story cikgu. So kita nak tambah background. Next frame tu, frame ketiga tu, cikgu boleh pilih kat tepi, kita tambah background. Boleh tambah background dekat situ. Pilihlah. Dia punya features tu, kalau cikgu perasan, dia seperti Canva. Cuma dia lebih kepada elemen-elemen inilah. Okey, background tu untuk nak letak kat belakang. Sekejap kita masukkan. Ikutlah dia ada banyak ni cikgu. Cikgu boleh pilih ikut berdasar kepada tema cikgu. Dia ada tema kartun juga tu. Katalah cikgu nak masukkan juga. Okay, kita nak dealkan dengan pelajar-pelajar. Dia ada ni tema kartun. Cikgu boleh pilih. Mungkin ada yang sesuai dengan cikgu. Terutama cikgu sains ke, cikgu bahasa ke, nak bercakap tentang sungai, tentang pencemaran. So cikgu boleh pilihlah mana-mana background yang cikgu rasa sesuai untuk cikgu. Kalau tak nak kartun, kita ada banyak lagi background. Saya suka yang macam ni, yang apa nature punya ni. Dia benda tu nak nampak hidup kan. So ataupun cikgu boleh pilih tema goal. Banyaklah yang cikgu rasa yang sesuai dengan cikgu punya story. And then katalah saya akan masuk ni contoh. Saya nak macam ni. Okay, saya masukkan. Okay. So cikgu dia masuk pada frame kedua. Cikgu boleh adjust lah. Letaklah dia di frame sini. Dan cikgu adjust dia akan berada di situ. Cikgu test run lagi. Oh dia. Oh ada cikgu. Tu menarik tu bila dah hujung ni. So, okey, saya tak pergi banyak frame sebab saya nak masukkan elemen-elemen lain yang ada. Okey, saya pernah guna juga Powtoon tu tapi masa tu macam ya masa tak PKP tu saya rasa macam benda tu tak berkeperluan dengan saya. Jadinya saya ni. Tapi memang betul cikgu. Toonly or Powtoon. Okey. So, cikgu katalah tadi dekat frame ketiga ni saya nak masuk wording atau cikgu nak masuk any template overlay. Cikgu nak letak, contoh ya, dekat sini ada banyak sangat overlay. Cikgu nak letak untuk apa? Untuk big title, contoh. Cikgu nak letakkan, okey, kita masuk tajuk ke, kita nak buat, kita boleh pilih lah. Kita nak style macam mana. Okey, kata letak benda ni, saya letakkan tu. Okey, ni kita boleh edit. Dia punya edit, satu dia punya tu, satu dia keluar teks tu. Kalau cikgu nak dia turun ke bawah perkataan tu, dekat sini cikgu kena tekan enter. Contoh universal expression tu, cikgu nak jadikan dia ke bawah, tak nak jadi sebaris, cikgu tekan enterkan dia ke bawah macam tu. Dan cikgu akan dapatlah. Okey, so dekat sini, katalah saya buat, kita punya ni, connecting
connecting dots learning. Contoh ya. Okey. Video using. Okey. Saya letak situ. Biar dia besar tak apa. Yang ni saya buat flat clip. Okey. Ni kalau kita tambah type. Overlay ni ada banyak pilihan, cikgu boleh letak. Macam saya tadi kan, saya buat cabaran bermula. So saya letaklah kat situ. Okey, video using flat clip. Okey, cikgu boleh test run dulu. Nak tengok, okey, cikgu kalau tak nak test run dari mula pun tak apa. Cikgu klik dekat cikgu punya frame yang mana je pun boleh. Tak payahlah daripada awal. Okey, so kita dah masukkan dah dekat situ. Next tu, katalah cikgu rasa nak guna juga background yang ini. Dan cikgu duplicate je dulu. And then dia punya overlay ni cikgu boleh tukar. Kalau cikgu tak nak yang ni, cikgu boleh buang dia punya overlay tu dekat, tak nak guna ni, okey tak apa. Atau cikgu boleh tekan je delete. Okey, cikgu klik tadi, cikgu terus tekan delete. Dan cikgu pilihlah kalau cikgu nak buat overlay yang lain. Atau cikgu nak terang, nak cakap tentang diri cikgu. Okey, katalah saya pilih yang ini. Saya cuba. Dia masuk kat situ. Okey. Okey, dan saya buat cikgu Sani. Ni nak buat video intro untuk CDL pun cikgu dah boleh buat. Okey, contoh pukul 3. Ya, saya cuba 4:30 petang. Okey. Alright, so saya cuba run dia je. Okey, katalah dah masuk tu. Frame yang ni kita nak copy tapi lepas tu kan kita nak letakkan gambar. Okey, so yang ni saya duplicate yang ni juga. Dia run yang itu dan saya masukkan gambar, foto. Okey, saya boleh guna foto ataupun kita tak nak guna foto yang sedia ada ni boleh atau kita nak masuk gambar kita sendiri pun boleh. Contohnya saya nak masukkan foto kat sini. Ini yang sedia ada lah. Kalau cikgu nak masukkan foto yang sedia ada. Tapi kalau cikgu nak masukkan gambar cikgu dekat dalam ni, cikgu kena plus media ni. Masuk plus media dulu. Okey. Dan cikgu pilih gambar cikgu. Boleh. Nanti sekejap saya cuba cari gambar saya lah yang mana yang boleh. Contohlah. Okey. Dan bila dia dah masuk dalam media tu, cikgu baru tekan plus kat situ. Tapi ni dia masuk kat sini kan. Kita tak nak. Kita nak foto yang masuk daripada maksudnya gambar kita tu. Gambar kita tu kita nak. Sekejap dalam media. Media dikeluar kat situ. Saya nak macam ni saya nak masukkan ni add foto. Itulah kalau saya pilih dulu sekejap, saya pilih contoh saya masukkan foto ni. Saya nak tengok boleh replace tak? Dia boleh replace. Cikgu pilih dulu mana-mana dan cikgu replace. So saya pilih gambar saya ni. And then boleh tak nak ni kan cikgu boleh kurangkanlah tapi tak nice dia punya tu. Cuma satu yang saya nampak dalam ni dia tak boleh nak kita nak buang background belakang tu. Dia tak boleh dekat sini. Ke boleh di adjust. Mungkin boleh adjust lah kot dekat sini tapi saya tak pernah guna nak adjust kat tu. Tapi cikgu bolehlah tarikkan dia ke kontrakan dia. Dia akan terang sikit gambar. Ikutlah ya. So dekat situ. So katalah saya nak yang ni dan saya try runkan dia. So cikgu kena
kena pandai bermain dengan gambar. Tapi kalau cikgu nak letakkan macam ni dia panggil, lebih senang panggil logo lah. Cikgu boleh letak dekat macam-macam, sini ada elemen macam-macam dan cikgu boleh pilih background ataupun watermark ke. Sekejap saya try tengok watermark, tak boleh. Okey, so saya dah masukkan gambar tadi cikgu. Cikgu boleh buat overlay ni, benda yang cikgu boleh tulis sambil tu. Ataupun contoh, saya rakam saya punya suara, saya punya video, saya nak letak kat situ. Cikgu macam tadi kita punya mula-mula tu kan, dia boleh ada label, ada suara. Cikgu nak letakkan, boleh juga. Saya tak ada video yang saya rakam sendiri untuk nak masukkan. So bila cikgu dah buat tu, at the end cikgu boleh masukkan lagi dekat sini, tambah lagi dekat belakang ni. Kat sini dia kosong sahaja. Kalau cikgu klik saja tambah, dia akan kosong. Tapi kalau cikgu nak masukkan mana-mana, jadi gambar kita kena keluarkan dulu background dia. Betul. Contoh cikgu, saya buang gambar saya ni. Saya nak masukkan gambar kat situ. Saya kena masukkan contoh, saya kalau nak gambar kita saja, buang background lah. Kalau cikgu nak buat macam tu. So background ni boleh yang kosong pun boleh, yang bercorak pun boleh. Nanti minta tolong send. Okey. So, cikgu boleh masukkan gambar yang macam tu atau cikgu nak pakai background boleh. Kalau tak nak, tak payah. Macam saya tadi, saya pakai yang video sebelum tu, saya buat background dia lah. Cantiknya background. Kalau gambar saja, biarlah ada background. Background tu sama ada cikgu nak dia beranimasi atau dia image saja pun boleh. Okey. So, katalah saya run dari mula tadi. Cikgu, kalau cikgu tengok di antara frame-frame ini, okey, dia ada satu di tengah-tengah tu. Dia ada untuk cikgu tukarkan transition dia. Maksudnya dari frame yang ini, okey, daripada nak bergerak ke frame satu lagi. Ini tadi cikgu tukar macam tu kan? Cikgu boleh tukar frame dia tu. Transition tu cikgu boleh pilih. Sama ada cikgu nak dia masuk macam ni nanti pun boleh. Contoh ya, kita cuba run kan dari sini ke boleh tukar. Jadi kalau cikgu tengok daripada yang Cikgu Sari. Ya. Sari jangan cakap masa video tu sedang bercakap. Kita tak dengar. Oh ya. Okey. Sorry. Okey, so cikgu boleh tukar transition dari frame ke frame tu, cikgu boleh tukar transition. So di antara frame itu dia ada di tengah-tengah. Cikgu boleh tak nak ada transition, cikgu nak tukar transition pun boleh. Kalau nak edit, pointkan cikgu punya mouse dekat situ dan cikgu tekan edit transition. Okey, so dia akan keluar. Ada banyak pilihan transition. Transition pun ikut cikgu lah, sangat banyak. Saya go pada apa function yang cikgu boleh guna dalam ni je. Sebab kalau sebenarnya bila saya buat video, bagi saya video ni dia macam saya pun kalau saya tak buat waktu macam siang macam ni tak. Selalunya pukul 11, 12 malam baru saya buat. Benda tu perlu idea. Macam saya sekarang ni nak bagi kat cikgu pun macam idea apa dia tak datang. Tapi saya bagi cikgu function-function yang ada lah. Cikgu boleh buat overlay. Pertama tadi overlay tu maksudnya tindanan perkataan kepada video cikgu. Video yang bergerak tu tadi. Okey. Lagi antara frame ke frame, cikgu nak benda tu pergi ke satu frame tu,
biar dia smooth tapi dalam bentuk yang lain. Itu dinamakan transition. Transition tu kena di tengah-tengah tu cikgu editkan. Okay. Alright, next. Apa lagi dekat situ ada macam-macam. Ini setting lah, selalu setting ni pakai 16:9. And then ada watermark. Watermark ni cikgu boleh je kalau cikgu nak masuk gambar. Cikgu, maksudnya semua video cikgu ada watermark. So orang tak boleh copy cikgu punya video. Okay. Alright. Dan ada tadi saya dah sebut background. Background dia boleh background macam-macam background ada. Cikgu pilih. Cikgu nak plain ke, cikgu lebih suka kepada scenery ke. Untuk ni sebab kadang-kadang cikgu ditugaskan tiba-tiba nak kena buat video. Video macam saya kena buat video teaser. Itulah tadi video yang saya buat tu untuk program dapur cilik tu. Tak ada idea cikgu. Saya bukan orang yang sangat-sangat kreatif. Tak. Tapi bila saya masuk sini, okey ada. Alright, next. Lepas tu kata tadi yang kita buatkan cikgu, kita nak cari, kita tak nak pakai background lah. Kita nak cari video apa-apa tema. Maksudnya cikgu nak pergi kepada, tadi chef boleh tak? Tak boleh. So kita back balik. Kejap pergi pada video, ni yang kartun chef. Atau cikgu nak buat apa cikgu boleh bagi idea apa yang cikgu nak buat. Tentang maybe travel, boleh tak kita cari untuk travel? Ada juga. So travel tu cikgu boleh contoh cikgu pilih mana contoh ni lah. Saya masukkan ni dalam flight ni. Okay. Mungkinlah cikgu naik masa tu cikgu nak pergi terbang ke mana-mana, cikgu naik flight, cikgu naik-naik betul-betul tidur dalam flight. So tak ada nak edit ni, nak combine dengan cikgu punya video-video yang ada. Boleh je cikgu ambil. Dan katalah tadi masuk tiba-tiba dia masuk dekat frame ketiga pula. Padahal kita nak letak di ujung. So kita klik pada frame tersebut, kita dragkan dia ke sini, ke ujung. Cikgu boleh je gerakkan dia begitu. So contoh macam ni. Kalau cikgu tengok frame itu videonya terlalu panjang. Dia tak ada limit. Setakat ni saya tak ada limit cikgu. Boleh je. Berapa lama cikgu nak buat. Setakat ni lah sebab saya tak pernah buat video yang sangat panjang. So saya tak pasti tapi saya rasa tak ada limit sebab saya ada buat video yang panjang tu tak ada limit setakat ni. Dia yang free dengan yang kita upgrade tu bezanya dia free ni dia akan ada watermark bila kita export nanti. Okey. Cikgu, kalau cikgu tengok tadi gambar yang flight ni kalau kita tengok tempoh dia terlalu lama, 17 saat kan. So macam terlalu lama. Cikgu boleh tak trim video tu? Boleh. Kat bawah ni cikgu boleh trimkan dia. Di bawah tu dia ada, cikgu klik trim. Cikgu ikutlah kalau cikgu kata tak nak lama sangat lah. Nak pendek je. Tarik dia sampai situ 4 saat je ke. Saya buat. So tadi lama sangat. So ni saya buat. Dah boleh dah. Sekejap saja cikgu boleh edit. Ni yang mana tak nak tu boleh buangkan. So cikgu boleh. Nanti kalau dah siap semua pun cikgu nak trim, nak pendekkan boleh. Tapi hati-hati kalau ada bercakap tu saya takut dia akan lajukan percakapan cikgu. Macam tu. Okey. Kita dah masuk dekat situ. Kita dah boleh pilih apa yang kita nak buat. Kemudian katalah cikgu nak masukkan any element ataupun text. Macam ni kita nak masuk label. Cikgu nak tulis. Kita pilih text. Masuk text, cikgu nak typekan. Contoh, nak masuk title ke. Cikgu boleh pilih lah. Macam ni. Okey. Saya tak pernah lagi sabar. So saya tulis, saya tak lagi sabar. Okey. So katalah ni
Kita cuba runkan. Apa yang akan keluar? Jadi masuklah perkataan. Dia ada banyak pilihan. Ada yang nampak bila kita buat tu, dia nampak macam profesional sangat. So cikgu masukkan teks tu ada banyak. Ada permintaan Cikgu Sari, Ya. mohon ulang semula proses Cut video. tu, trim Okay. tu. Alright. So cikgu, kalau kat video cikgu, itu lebih bagus kalau cikgu sambil tanya tu, jadi saya boleh, sebab saya nak share tu sebab bila buat video ni kena ada idea. Jadi saya share konsep tu cikgu kena ni lah bila cikgu tanya. Okey, contohlah saya masukkan satu video yang mungkin dia panjang, saya ambil contohlah mana-mana yang panjang. Contoh yang ini. Okey, saya addkan dia. Saya bila kita dah masuk tu, cikgu tekan je trim video tu tak. Cikgu masuk dulu. Cikgu masuk dulu. Kalau cikgu rasa nak trim dulu pun boleh. Tapi saya ajar ni cikgu masukkan dulu. Lepas tu katalah cikgu nak trim. Okey, cikgu nak trimkan dia. Sebab kalau saya tengok kat sini, video ni terlalu panjang. Video ni 30 saat rasa saya ni. So, bila cikgu panjang sangat, cikgu tak nak. Okey, cikgu pastikan. Macam mana cikgu nak tahu yang cikgu ni berada di frame mana? Kalau cikgu nak tahu frame mana yang aktif, cikgu tengok. Kalau mana yang kotak tu yang berwarna oranye, bermakna di situlah frame cikgu aktif. Okey. Bila cikgu tengok dekat skrin cikgu ada gambar tu kan, video tu dekat belah bawah sebelah kanan. Kalau cikgu nampak ada trim video. Boleh nampak? Kita ada trim video. Boleh nampak ke cikgu? Okey, cikgu pergi dekat trim video. Cikgu Syafi nampak tak? Okey. Cikgu tekan dia dekat trim video tu. Ya, ikon gunting. Okey, ikon gunting tu untuk trim video. Gambar gunting tu. And then dia akan keluar seperti ini. Dia akan keluar bar warna kuning tu. Cikgu pergi bawa cursor cikgu ke situ sampai arrow tu melintang dua. Cikgu pilih video dan kemudian klik trim video tersebut mengikut keperluan. Ya. Betul, Dr. Zalina. Okey, so ataupun cikgu nak buat masa mula-mula cikgu drag. Cikgu dah nampak, video ni panjang. Tak nak ambil semua. Cikgu trim dulu. Tapi cuma saya akan masuk dululah. Macam saya buat, saya masuk dulu sebab kita tak tahu kat mana kita nak cut. So cikgu pergi bawa cursor cikgu tu, cikgu bawa lah kurangkan dia. Sampailah manalah ikut cikgu. Cikgu nak buat sampai mana. Watermark di dalam slide yang dipilih sahaja. Okey, kita try kejap lagi watermark tu. Okey. So saya dah pilih ni, saya nak trim sampai situ je. Saya tak nak lama-lama. Okey, saya pun masukkan. Okey. So saya boleh run ni. Saya cuba runkan. Nampak macam sama kan? Okey. Okey, bila dah sudah tu, cikgu boleh kata dah setuju. Okey, tadi kawan kita tanya boleh tak nak letak watermark dekat yang slide kita nak je. Okey, saya cuba masukkan. Contoh watermark lah. Apa-apa saya masukkan logo saya ni kot. Okey. Okey, kita cuba saya cuba masukkan watermark tu. Masuk tak? Dia tak, dia akan okay. Bermakna kat sini kalau saya nampak watermarknya akan masuk kepada semua video kita. So cikgu boleh kecilkan saiz dia, maybe tadi besar sangat watermark tu. Positif perlahan sangat. Okey, terpulang atas cikgu. Position, cikgu ada arrow 4 sama penjuru atas kiri, penjuru atas kanan. Mana-mana boleh. So cuma dia boleh ubah saiz sahaja. Setiap video dia akan masuk. Saya run yang ujung saja ni. Okey, watermark dia akan pergi kepada semua. Kalau cikgu tak nak semua slide cikgu ada watermark, tak payah pakai tema watermark tu. Cikgu pergi macam tadi tu. Kita add picture tu tadi.
cikgu addkan mana-mana foto, lepas tu cikgu ubah macam saya buat tu. Okay, contoh saya buat macam ni, saya masuk dekat sini. Okay, saya addkan foto. Saya masuklah mana-mana foto ni dulu. Okay, lepas tu saya pergi kepada ni, saya editkan. Contoh saya nak buat kat bawah je kan. Okay, slide ni saja. So, kemudian saya replacekan. Okay, saya replacekan ni lah. Saya nak pakai yang, so saya nak pakai mana-mana lah, katalah yang ini saya nak replace dengan saya punya tu, dan saya tak nak bentuk 4 segi. Saya pergi pada crop gambar tu ke atas tu, saya crop kan dia boleh pilih, saya suka bulat. So saya pergi bulat, saya adjust sikit supaya benda tu masuk kat situ. So dia akan ada dekat situ je, rather than cikgu pakai watermark, dia akan ada dekat semua slide. So saya buang dulu yang watermark yang ada ni, saya nak remove. Saya tak nak pakai watermark. Jadi cikgu boleh add macam tu je lah. Hanya ada dekat slide yang ini. So kalau saya runkan yang ini, dia ada bawah. Okey, tapi gambar tu dia ada sekejap je cikgu. Okey, kita nak adjust time untuk gambar. Okey, saya ulang cikgu. Tadi kalau cikgu tengok, saya run balik benda ni. Tadi saya run balik, cikgu tengok sebelah kanan. Kalau saya menghadap macam ni, sebelah kanan bawah yang saya letak gambar saya tu, dia muncul sekejap saja. Dia muncul sekejap saja. Kalau watermark tadi sepanjang tu dia ada. Tapi ni kita baru run sekejap, dia dah hilang daripada skrin tu. Okey, tengok Okey, kita nak gambar ni macam watermark lah, tetapi sebab kita nak fokus slide tu je yang ada. Slide lain tak nak. Sebab watermark kita tahu dia akan pergi kepada the whole video kita. So kita ambil gambar ni tadi, cikgu pergi sebelah kanan, cikgu nampak ada gambar muka jam. Okey, ada gambar muka jam. Cikgu klik dia, tapi make sure that cikgu dah klik gambar cikgu tadi tau. Okey, cikgu klik dekat adjust time. Okey, sekarang ni kita ada 2 bar. Satu bar yang background kita, satu ada bar gambar kita tadi. Katalah cikgu nak, gambar cikgu tu nak berada sepanjang tu. So cikgu akan tariklah sampai hujung. Saya ulang, saya balik sini. Okey. Gambar kita tu kalau kita nak kekal di slide tu selagi dia tak pergi kepada frame seterusnya, dia kekal di situ, maka cikgu pergi semula tadi dekat gambar muka jam. Okay, saya ulang kita pergi slow-slow. At least cikgu dapat sikit pun jadilah. Okey, gambar kat bawah tu kita nak dia berada di slide tu. Kalau slide ni dia punya background tu berjalan selama 17 saat. So kita nak dia berada pun gambar tu selama 17 saat. Macam mana nak buat? Klik gambar yang kita masukkan tadi, pergi belah kanan atas, dekat nampak dekat 9 dots tu sebelah dia ada gambar muka jam. So gambar tu cikgu klik adjust time. Okay, we adjust the time. Okay, kita ada 2 dia punya bar ni. Ada bar yang background tu panjang. So cikgu nak dia kekal lama. Cikgu bawa mouse cikgu ke situ, cursornya tu sampai cikgu nampak dia macam bracket kan, square bracket tu dia ada arrow tu. So cikgu tarik dia sampai hujung. Okey, tarik sampai hujung, maka dia dah selesai. Okey, then cikgu tu pangkah je. Okey, cikgu pangkah dia. Sekejap saya tengok. Okey. Baik Okey, dan kita cuba run tadi. Okey,
So kalau kita tengok gambar tu dah ada lama kat situ. So tak perlulah pakai watermark dah. Tapi kalau cikgu nak pakai juga watermark boleh juga, tapi dia akan ada the whole cikgu punya ni lah, cikgu punya video. Dan lagi satu, kalau cikgu buat pakai watermark, cikgu boleh pilih letaknya di penjuru sini atau penjuru kanan atas atau penjuru kanan kiri atau penjuru kanan bawah. Tapi kalau cikgu letak tadi background, cikgu boleh letak kat sini. Cikgu boleh letak kat sini. Mana-mana cikgu nak letak ni boleh. Okey, boleh. Atau dia ada standard dia. Dekat 9 dots yang cikgu nampak tu, itu adalah position. Kat mana nak letak? Cikgu klik, cikgu pilihlah nak letak sini. Ni yang dia letak, ini recommendation. Maksudnya dia ikutlah, cikgu ikut ni je, tak nak pakai yang lain. Cikgu nak letak tengah-tengah. Sebab mungkin cikgu nak letak tengah, tapi cikgu nak tengok dia center tak center. Pergi je pada yang ni. Yang ni, belah sini boleh, ujung boleh. Tapi watermark tadi dia boleh 4 saja. Ujung, penjuru atas kanan kiri, penjuru bawah kanan kiri. Yang ini tak. Cikgu boleh buatlah di mana-mana yang cikgu nak. Okey, itu adalah antara benda yang cikgu boleh letakkan. Okey. Lagi katalah cikgu nak letak apa? Kita nak tengok elemen. Elemen kat sini cikgu nak letak macam subscribe ke, cikgu nak letakkan apa-apa saja elemen tu, benda-benda ni lah. Cikgu katalah cikgu nak letakkan arrow. Cikgu buat video, kalau cikgu dah ada storyboard yang cantik, cikgu dah boleh. Katalah cikgu nak buat video pengajaran cikgu, boleh juga. Cikgu letakkan arrow tu, okey, nak suruh dia fokus pada benda tu, boleh sahaja. Yang ni apa yang ada di dalam ni, tapi dia macam tak banyak sangat lah kot. Mungkin banyak dari setiap yang ni. Okey, alright. Maknanya Cikgu Sari, ya. Maknanya apa saja kita nak masukkan berdasarkan storyboard yang kita dah buat peringkat awal. Betul. Sebab pilihan itu kita akan susun step by step. So dia di bahagian bawah tu dia akan ada susunannya lah. Kalau katakan kita punya tu video tu dalam masa 1 minit, dari mula tu kita akan multiply sajalah, campur berapa dan berakhir berapa. Betul. Sampai bila. Ada soalan dekat sini, bagaimana nak tukar slide? Contoh slide 2 kepada slide 4. Slide 4 pergi slide 1 contoh yang dah ada kita kat bawah. Yang dah ada ni, okey, contoh kita kata okey, bila kita dah run, tu bagusnya bila kita dah run, kita tak sesuai lah benda ni kat sini. Kita nak pergi dia yang pertama lah. Contoh nak pergi ni, okey, slide yang keempat ni saya nak pindah, cikgu klik je, tekan hold, jangan lepas, cikgu drag saja. Nak pergi kedua, nak pergi ketiga, boleh. Cikgu drag saja. Klik, cikgu klik frame mana yang nak di move tu, klik. Ada warna oranye kan, klik dulu. Okey. Klik, bila cikgu point dekat, bawa mouse ke slide tersebut, dia akan ada gambar macam jari kan. Tapi bila cikgu klik dan cikgu hold, dia akan gambar macam ni. Dia punya gambar tangan tu, dan cikgu geraklah ke mana cikgu nak pergi. Is it menjawab soalan saya? Ya, menjawab tu saya rasa. Tapi ada lagi satu soalan Cikgu Sari. Okey. Macam mana kita nak cut frame yang tengah-tengah? Tadi Cikgu Sari tunjuk kita trim ni, dari ujung boleh pendekkan. Okey. Ini nak in the middle yang nak di-cut. Mari kita cuba saya tak pernah tahu cut dia di tengah-tengah. Mari. Bila ada soalan tu kita pun excited lah nak cuba juga. Okey, saya nampak, kalau saya nampak lah dekat sini, dia seperti kita tidak boleh cut di tengah-tengah. Ada tidak? Cara dia macam mana cikgu? Okey, cara dia yang saya nampak, cikgu ambilkan video ni dulu. Okey, contoh cikgu masukkan video ni, saya drag ujung Okey, so cikgu duplicate dia dulu. Okey, cikgu duplicate, and then yang ini cikgu nak mula-mula. Okey, cikgu nak mula-mula. Okey, saya buat 3 sebab saya nak ambil mula, tengah, ujung. Okay, saya duplicate 3 lah. Okay, cikgu kena tahu kat mana cikgu cut, kat mana cikgu stop. Okay, yang first ni saya nak di tengah-tengah.
Itulah saya drag balik sini. Okey, dia kat sini. Saya nak sampai sini. Okey, sampai berapa tadi? Kalau kita tengok 8. Video mula-mula sampai 8. Okey, next tu nanti kita trim dan kita masukkan. Okey, dia dah pergi sampai 8. Untuk yang ini, yang kedua ni video yang sama. Kita pergi dekat trim video, tadi dia keluar. Yang ini cikgu nak stop dekat mana? Cikgu daripada 8 kan tadi? 8 kat situ. Tu cikgu tak nak ambil tu. Cikgu nak tengah-tengah macam ni. Kat situ. Yang belakang pun tak nak. So kita ambil yang tu. Gerak kiri kanan lah. Boleh tak? Ataupun cikgu nak ambil tengah-tengah je tadi. Maknanya boleh juga kalau tak nak copy. Cikgu gerak kiri kanan ni. Nampak cikgu? Maknanya macam saya tadi sebab saya tak pernah try. Saya duduk bayang. Kita kopikan 3. Yang satu kita ambil depan. Yang satu ambil tengah. Yang satu ambil tu. Tapi kalau cikgu nampak ni. Kita boleh gerak kiri dan kanan. So bermakna kita boleh je lah ambil yang tengah-tengah. Betul tak? Kalau saya tengok kat sini lah. Okey. So kita ambil di tengah-tengah saja. Kata yang ni tadi kita buang. Kita tak nak. Kita cuba run yang tengah-tengah saja. Okey. Is it menjawab? Okey, ya ada function tu. Maknanya Cikgu Sari itu salah satu cara lah sebab dia tak boleh nak kalau cara cara biasa kita tak boleh cut. Boleh dah doktor tadi kan saya kata tak, kalau begitu je tak boleh tapi kita kena ambil portion mana yang kita part mana yang kita nak. Berarti kita kena duplicate dulu slide itu dan baru potong-potong bahagian-bahagian yang kita nak. Macam yang buat tadi tu dah. Macam tadi, okey mula-mula tadi masa cikgu tu tanya, saya tak nampak sebab saya tak pernah buat cut tengah-tengah. Okey, saya kata the idea is cikgu video yang sama, cikgu duplicate 3 kali. Kalau cikgu nak ambil di tengah-tengah macam tu lah. Tapi tadi sambil saya ajar nak terang tu tadi, saya klik dekat situ. Bila cikgu klik tu, nampak tak dia punya ni, dia ada di depan ni pun boleh gerak. So bila di depan boleh gerak, bermakna kita boleh buang kiri kanan. Kita ambil tengah-tengah saja. Dekat situ. Maknanya menjawablah tu soalan cikgu tadi. So cikgu ada 2 cara lah. Maksudnya sama ada cikgu gunakan video yang sama, cikgu duplicate atau boleh dah tadi. Maknanya saya ingat dia tak boleh di drag yang belakang je. Sebab sebelum ni saya buat pada satu app, dia boleh tarik daripada belakang, pendekkan macam tu je. Tapi kat sini, depan dia pun boleh gerak. So cikgu boleh ambil di tengah-tengah tu tadi. Okey, saya pun belajar. Terima kasih tu menjawab soalan Cikgu Suzila. Kita ada soalan lagi, Cikgu Sari. Macam mana kita nak cut tu dah ada tadi. Macam mana kita nak apa soalannya ni? Tukar background music. Boleh gabungan beberapa lagu? Okey, boleh. Nanti kita sekarang ni kita dah tadi dengar tak tadi asalnya music saya tu itu yang dari template kita ambil. Dia akan keluar tu. Okey, sekarang cikgu boleh tengok ada tak nampak function music. Okey, function music. Cikgu tekan function music tu, cikgu boleh pilih lah music cikgu. Nak mood apa? Angry, apa pun semua ada. Cikgu nak yang relax, yang love. Saya sukalah ni Okey. So cikgu boleh test dulu. So ataupun boleh pilih genre mana-mana kita nak. So ada juga. So cikgu boleh atau mungkin cikgu nak ni cikgu search lah. Kalau dalam ni tak ada, cikgu cuba search music tu. Ada tak? Ini setakat ada yang dalam library dia atau your music, cikgu punya sendiri. Mana tahu cikgu kat dalam ni ada cikgu music yang boleh main sendiri ni. Boleh? Cikgu your music dan cikgu uploadkan music cikgu sendiri. Boleh ke? Kita ada satu soalan ni. Lagu ni ada copyright tak? Ni dah jauh dah ni. Itulah. Setakat ni saya masukkan dekat dalam sekolah punya tu tak ada. Tak ada maksudnya tak ada kena copyright.
Setakat ni lah. Saya tak tahu sebab kita setakat buat video, kalau intro kan macam sikit je kan. Kalau copyright ni kalau in a few seconds dia okey je. Dia tak ada masalah. Kecuali cikgu memang ni. Tapi setakat ni kalau yang saya faham lah. Kalau daripada muzik benda yang dibagi macam ni normally dia jarang sikit lah kot untuk action copyright tu. Okay, cikgu boleh pilih. So tadi kita dah tengok muzik, kita nak try lah muzik lain kot. Macam muzik ada. Kalau travelling tu boleh lah kan kita nak letak ni, ataupun kita nak letak, saya suka yang happy tu je. Boleh ke kita upload gambar dalam Flexclip? Saya tak nak tambah logo sekolah. Boleh? Macam saya buat cikgu. Macam tadilah cikgu masukkan background. Okey, nanti saya masukkan je Okey, ni muzik cikgu. Cikgu pilihlah mana-mana muzik yang cikgu rasa macam ikut kesesuaian. Sekejap, kita try tukarlah muzik kita tu. Kalau travelling tu bolehlah masuk ni. Cikgu pandailah pilih cikgu lebih tahu untuk tak pilih muzik, tapi functionnya dekat situ. Dia tak nak. Ni dia saja. Okey. Sekejap. Okey cikgu, kalau cikgu dah pilih muzik mana yang cikgu nak, cikgu tu nampak di hujung dia ada tanda tambah dan cikgu apply. Okey, tunggu sekejap dia ni. Okey, sekarang ni dah ada. Dan muzik tu cikgu boleh nak mula-mula tu nak slow dulu. Lepas tu baru dia kuat. Fade out, fade in tu cikgu boleh adjust. Dan cikgu nak muzik tu berpusing je. Ada semua. Ni nanti. So boleh juga. Tak ada masalah. Fade out, fade in tu cikgu boleh try lah. Macam saya masukkan Okey. Nanti dia macam ni cikgu. Bila masuk muzik dengan tu, dia sebenarnya kadang-kadang cikgu ada asas storyboard cikgu pun dah cukup. Sebab once kita masuk ke dalam ni, dia automatik cikgu akan dapat idea tau. Lagi. Okey, tadi ada orang tanya saya kalau nak tambah logo sekolah lah. Okey, macam ni kita pergi juga tadi pada apa? Pada foto boleh juga kot. Kalau foto chief saya tak boleh. Media saya dah ada kot saya punya logo sekolah ataupun tak ada Kalau tak ada cikgu boleh pilih je cikgu. Gambar ni cikgu letak tadi saya suruh apa? Bukan background, foto. Cikgu masuklah apa-apa foto. Cikgu pilih ni nanti cikgu replace sahaja. Contoh kita masukkan ni dan kita replace. Saya nak gambar sekolah punya. Ada tak saya punya logo sekolah. Lama. Sekejap Dan tak jumpa masa kita nak guna tu biasalah kan tak jumpa. Bahan PDPR. Ke? Ada ni lambang sekolah. Saya search sekejap cikgu. Saya masukkan SK Setiawangsa. Ke bawah ni. Ni ada. Contohlah saya masukkan cikgu. Saya dah masuk ni. Kita punya ni. Okey, saya boleh je nampak ni cikgu. Kita punya tu macam kecil. So kita boleh adjust naikkan kita punya logo tu. Okey. So saya dah masuk ni, saya nak dia bulat. So kalau bulat saya kena kecil sikit lah. Saya punya ni tak boleh. So gambar tu cikgu kena adjust sama ada di luar. Kalau kat dalam ni boleh tapi sikit saja cikgu, tak boleh banyak. Dan cikgu boleh pilih kalau logo tu cikgu just nak letak sikit.
logo. Tapi biasa logo letak 4 segi kan. Cikgu masukkan, cikgu letaklah. Tapi nanti kemudian baru kita adjustkan dia punya size tu. Boleh tak? Okey. So bila kita dah masuk ni, bila kita dah adjust tu dan kita boleh kecilkan. Cuma macam ni sekarang ni kalau cikgu tengok logo ni saya cuba tahu hari tu nak buangkan putih kat belakang tu. Dia tak boleh cikgu kalau dalam ni. Jadi apa yang saya buat? Saya hilangkan background dia dekat Canva. Dan saya masukkan dalam ni. So cikgu nak masuk logo sama konsep apa-apalah gambar yang cikgu nak masuk. Cikgu pergi pada foto, cikgu pilih mana-mana yang ada. Lepas tu cikgu replace. So replace, ya betul. Dia macam Canva. Sebab features dia kalau cikgu tengok di tepi tu macam Canva. So tu yang saya agak familiar sikit lah dengan benda ni. Sebab dia macam Canva. So saya dah letak ni macam tadi juga. Kalau kita kata kita nak video ni. Tadi kan kalau cikgu perasan gambar tu. Okay, saya cuba adjustkan. Tadi kalau kita letak gambar, dia masuk mula-mula ataupun akhir. Atau kita tak nak masuk dulu, kita nak masuk kemudian. So saya try adjust kat sini. Okey, saya nak, dia sama macam yang tu tadi cikgu. Kita, yang video yang kita nak cut, nak ambil tengah-tengah tu, maknanya kita boleh adjustkan logo ni tak masuk dulu. Logo ni masuk kemudian. Sekejap, saya boleh tak adjust. Saya nak naikkan dekat atas, tak boleh ya. Dia tak, sebab dia datang dengan wording rasa saya, sebab tu dia tak boleh. Okey, saya cuba run dulu, tengok macam mana. Okey, so tadi sebab apa dia jadi macam tu? Sebab logo ni dia berjalan serentak dengan yang mula-mula tu. So kita kena adjust lah supaya benda tu tak pergi masa tu. Mungkin kita tak nak dekat situ, kita adjust dia dekat sini, ujung. Dia keluar tu masuk ujung. Tarik tadi, tengok ni cikgu. Tadi dia dekat sebelah dengan travel ni. Kata wording tu. Maksudnya dia datang sekali kat situ. Tapi sekarang kita nak adjust supaya dia tu datang lepas wording tapi lepas tu. Okay, saya letakkan. Dia kita kena banyak cubalah cikgu. Baru kita. Okay, so tadi dia dah keluar tapi dia keluar lambat selepas perkataan travelling to Sabah. Kita nak dia keluar macam tu. Okey, katalah kita nak tulis SKS travelling to Sabah. Boleh juga. Cikgu nak dia keluar serentak dengan perkataan travelling to Sabah. Dan cikgu tarik benda ni, letak betul-betul bawah perkataan travelling to Sabah. Atau dia lambat sikit lah. Ataupun dia dulu. Boleh juga. Okay, kita try kita tengok macam mana benda tu berjalan. Cikgu tengok tadi gambar dia tu dia datang sekejap je. So macam mana kita nak adjust supaya sampai habis? Okey, kita try bawa ni sampai hujung lah, sampai habis perkataan tu. Dan kita run balik. Kita tengok. So dia akan keluar kat situ. Tapi kita nampak tadi logo tu dia keluar. Maksudnya bila perkataan dah habis, dia masih ada. So kita pendekkan dia sikit. Maksudnya dia hilang dulu sebelum ni. Okey, sebelum perkataan tu habis. So kita adjust. Kita bermain dengan benda ni. Okey. So cikgu ada apa-apa soalan nak tanya lagi tak? Kena buang bagi background kat app lain dulu. Betul-betul. Dalam ni setakat ni lah saya tak jumpa lagi macam mana nak buang dia punya background. Belum jumpa. Saya belum jumpa. Nanti cikgu boleh explore. Kalau cikgu dapat sangat baguslah. Sebab kat sini saya cuba. Ni tak ada. And then okey cikgu, gambar ni tadi dia keluar masuk. Dengan tu cikgu boleh, macam saya tadi dia masuk macam tu je. Cikgu boleh buat dia masuk macam tu. Boleh? Maksudnya dia bergerak tu secara
Ni, kalau tadi statik je kan. Dia adalah movement dia tu kita nampak dekat situ. Boleh juga. So cikgu boleh bermain dengan motion untuk satu-satu image itu, pergerakan masuk, pergerakan keluar, boleh. And then dia in out, atau cikgu nak in dia begini, out dia cikgu nak lain, out dia cikgu nak dia pergi ke sebelah sana. Okey. So boleh juga. Dan bila dah sudah tu cikgu try runkan dia. Nampak tak? Dia macam bergerak sikit je tadi. Tapi sebab gambar kan. So perkataan tu boleh je juga kalau cikgu nak ubahkan motion dia. In dia macam contoh in dia tadi out. In dia macam mana? Cikgu nak in dia keluar. Satu-satu dia berpusing terpulang atas cikgu. Okey, so kita tengok ni. Dia keluar macam tu. Saya run. Sampai cikgu dapat perkataan tu keluar, image tu keluar bersesuaian dengan cikgu punya lagu. Cikgu bolehlah buat. So terpulang atas cikgu macam mana. Kalau macam tadi, okey, cikgu nak buat macam saya tadi kan, cikgu berkenan yang kartun-kartun. Apa lagi yang cikgu rasa cikgu nak buat? Contoh, saya cari teacher. Saya cubalah cari teacher. Boleh tak dekat video ni, saya typekan teacher. Teacher. Kan kadang kita nak buat tu kan. Ni adalah gambar orang ajar. Cikgu nak ambil tangan saja sebelum cikgu mula. Boleh juga. Ataupun saya cuba buat kartun. Ada tak? Ada? Cikgu boleh masukkan. Apa-apalah. Kalau cikgu nak tema kartun, cikgu kena cari kartun lah. So cikgu boleh masukkan benda tu. Okey, apa lagi yang saya tak cover? Teks saya dah masuk. Cikgu boleh pilih. Teks ni dia ada banyak pilihan. Cikgu nak basic pun boleh. Cikgu nak buat dia ni dalam dia dynamic contohnya, dia ada banyak lagi. Cikgu nak perkataan dia macam mana. Sampai cikgu boleh setting cikgu punya video nampak seperti profesional. Macam saya tadi, kawan cikgu kat sekolah saya kata, bila syuting yang ada orang api-api tu, saya kata tak ada. Saya ambil dalam ni. Dalam flash clip ni dia ada. Okey, saya nak kredit jugalah saya sebenarnya, tapi saya tak belajar. Saya dapat tahu tentang flash clip ni adalah kalau siapa yang kenal dengan Cikgu Romi. Dia yang bagi tahu dengan saya sebab saya tanya, saya tengok video cantik. Okey. Ada betul soalan kat situ Cikgu Sari. Video di saat-saat akhir nak mengakhiri sesi ni. Video ni auto save ke? Soalan dari Cikgu Rafi. Okey. Bagaimana nak share video? Okey. So katalah ni kita dah siap kan? Kita dah dia auto save. Bila kita edit tadi, dia akan save kat situ. Dia memang ada dalam kita punya dalam kita website kita ni lah. Dia memang ada kat situ. Tapi macam mana cikgu nak keluarkan dia? Nak save lah. Kita nak bagi orang. Nak ni kan? Okey. Di sebelah kanan atas ada button export. Okey cikgu, ada button export. Cikgu tekan button export. Okey. Yang basic boleh, yang free ni 480. Basic ni boleh tak? 180 boleh tak? Saya cuba tekan 1080 tapi saya tak nak tekan upgrade and export. Saya pergi export the video for free with flex clip. Saya tekan free. Cuma bila free tu dia akan keluar benda ni. Dia akan ada intro benda ni. Okey, dia akan ada intro ataupun dia panggil macam watermark flex clip lah sebab benda tu free. Tapi jangan risau cikgu. Okey, ini CDL kelas saya cubalah ni. Okey, saya namakan apa-apa sahaja. Okey. Bila saya tu saya kena pilih juga ni. Saya kena pilih mana-mana ni. Okey, saya kena pilih. Katalah saya nak jadikan ni, dia akan intro yang ni. Dan saya export. Tapi nanti, okey, kita ambil masa sikit. Cikgu boleh macam saya. Bila ni cikgu boleh ni tahu cikgu.
Cikgu nak share dekat social media boleh? Cikgu nak masuk dalam draft cikgu boleh? Tapi sekarang ni dia tengah proses lah ni. Dia akan simpan Assalamualaikum dalam Cikgu Sari. ya. Assalamualaikum Cikgu Sari. Saya Cikgu Ain Dasran daripada SMK Sri Saujana. Okey. Okey. Sekarang ni ada macam sebab saya biasa guna CapCut dengan Canva. Okey. Okey. Macam Canva dia macam bila kita once kita log in menggunakan email MOE, semua template semua FOC. Tapi kalau Flextrip ni tadi semalam saya dah try. Saya dapat berkenaan dengan kursus ni pun daripada saya punya KB Puan Farah. Okey. Saya terus macam explore semalam tu sebab saya memang buat video ni memang saya berminat sikit. Memang saya suka explore video-video. Jadi bila melibatkan macam Flexclip ni, saya tengok dia macam dia suruh saya upgrade kan. Ataupun kalau saya menggunakan email MOE di FOC ataupun saya kena upgrade dengan bayar setiap bulan. Macam mana tu ya Cikgu? Saya tak pernah upgrade cikgu, tapi saya rasa sebab benda ni tak dinikan oleh mana-mana guru untuk ni. Jadi saya rasa dia kena berbayar dengan sekian-sekian amount saya rasa. Nanti kejap lagi selepas saya habis proses ni, saya akan tengokkan upgrade tu. Tapi setakat ini tak ada kata dengan email MOE kita boleh dapat ni, kecuali macam saya pernah ada grup-grup kami yang macam contoh app Workwall, Blue Cat, ada kawan saya yang in charge, dia deal direct. Maksudnya dia email kepada pihak ni. If we use MOE code ataupun kita orang masa tu kita orang daftar sebab in bulk. So bila daftar in bulk tu dia bagi murah sangat. Workwall saya bayar setahun RM60. Workwall. Dengan Blue Cat pun sama. Kita orang belajar 40 lebih ke berapa itu, tapi kena ada orang nanti saya tak pernah buat tu, saya akan bertanya dengan pihak-pihak tertentu cara dia buat deal dengan Blue Cat dan juga Workwall. Jadi mungkin di situ saya boleh usahakan untuk deal dan bertanya. Kalau misal kata boleh, mungkin adalah satu keistimewaan pada kita kan. Maksudnya explain lah, kita ni daripada KPM Malaysia dan we need macam SI kita sebab kita rasa apa yang dia bagi ni sangat bagus. So if we upgrade, ada tak special discount for us? Mungkinlah mungkin saya boleh buat begitu. Kalau tengok kan macam Canva, bila kita nak dia tak ada overlay. Kita tak boleh add overlay dekat Canva. Tengok dekat tadi dia boleh add overlay. Dia macam memang sangat menarik. Jadi memang tu saya tanya-tanya. Itulah. Cikgu, ni adalah dia punya harga. Nampak kan? Kalau kita upgrade. Free, kalau cikgu tengok ni, kalau free, cikgu boleh buat 12 je projek. Tapi cikgu, dia 12 free. Yang mana cikgu dah buat, cikgu dah boleh delete dah. Cikgu dah download, macam tadi kan kita dah download, kita bolehlah guna lagi, boleh lagi. Nak beli apa? Okey. So tapi kalau cikgu upgrade dia ada basic dia $6 lah kan, monthly. Bagi. So ataupun plus ni selalu orang ambil dia kata, tapi ni murah lah, $10 ni murah. Tapi cikgu macam tadi saya dah export kan, kejap lagi kita tengok macam mana hasil dia. Okey. So benda ni semua, tapi nanti saya cubakan waktu cuti sekolah ni, saya cuba emailkan kepada mereka ataupun saya akan googlekan tengok kat ni atau saya baca in detail, mana tahu dia ada saya boleh berhubung. Saya akan cuba tanya. Sebab ni 20. Sebab memang sesuai ni, sebab bila dia boleh add overlay tadi tu saya macam minat sangat. And then dia punya pilihan untuk kita add overlay tu, kita tak payah fikir nak dia nak sengit ke nak apa, dia ada semua tu dalam tu. Itu memang yang saya paling suka lah. Dia pun dia dah automatic ada kan, jadi kita tak payah
pakai apa critical thinking sangat, nak overlay sangat. Ya, betul. Kita kan sometimes kan kita emergency je kan, kita kena buat macam saya tu. Tak ada masa saya nak fikir benda-benda tu. Kan kita banyak buat video ad hoc. Jadi macam tu lah. Ya, betul. Sesuai bagi saya. Okey. Cikgu ada apa-apa soalan lagi? Okay, tak ada apa. Thank you so much. Okay, thank you cikgu. Bagus dah explore awal. Saya ni cikgu, saya cakap dengan Dr. Zalina. Dr. Zalina cakap dengan saya, Cikgu Sari punya turn 2 minggu lagi. Macam saya fikir apa saya nak share ni. Tapi saya kata, Allah nak share ni, saya to be honest, saya dengan cikgu lah saya explore lebih. Maksudnya saya explore lagi. Saya suka, saya belajar, saya suka share bila orang bertanya. Jadi saya akan tambah saya punya knowledge. Kalau tak, saya akan buat benda yang tu je. Jadi macam hari ni cikgu tanya banyak soalan, saya sangat-sangat suka. Saya suka sebab saya belajar. Okey cikgu, sekarang ni saya nak tunjuk kat cikgu, saya tak tahu kalau saya tekan yang kita dah download tadi, dia jadi apa. Dan cikgu nampak ke tidak, saya tak pasti. Sekejap tengok boleh ke tak ni. Nampak ke cikgu? Dia tak nampak sebab saya share yang tu. Okey, sekejap. Saya sharekan, saya run balik benda tu dan saya share. Sari boleh buat apa rumusan? Kejap. Baik. Okey, kejap doktor, saya nak sharekan ni doktor. Hasil kita tadi. Saya share ya cikgu. So saya stopkan share tu. Okey cikgu, satu saya nak minta sikit saja cikgu untuk part ni, sikit je minta cikgu saya nak sharekan ni. Sekejap aja. Okey. Saya nak minta cikgu bantu saya nak dapatkan feedback daripada cikgu untuk benda ni. Cikgu boleh masukkan kod dia ni dalam dia punya link boleh tak? Ni classpoint.apps ni. Okey. Kod dia adalah 59732. Classpoint. Masukkan, saya dah masukkan tu, classpoint.app tu cikgu masukkan tu. Link ClassPoint tu tak dah, nak masuk betul macam mana? Saya dah masuk cikgu, ni dekat dalam tu classpoint.apps. Saya dah masukkan dekat chat tadi. Boleh tak? Dapat tak? Macam tak ada je. ClassPoint. Tak ada? Tak ada. Okey. Semua tanya kata tak ada. Itulah. Now ada. Okay, sorry, now bawah. Thank you Cikgu Wan. Cikgu Wan bagi. Okay. Masukkan apa dia kod tadi tu? Kod dia apa? 5973. Okay. Lima 5973 ke 33? 5932. 59732. Sorry, 59732. 59732. Sorry. Tunggu sekejap. ClassPoint ni macam Mentimeter kan? Di dalam
dalam PowerPoint tu kan. Sekejap, seminit je. Alright cikgu, terima kasih. Saya stopkan dia punya ni. Terima kasih atas cikgu punya respon untuk hari ini. So saya stopkan share saya, Doktor. InsyaAllah. Okey, Doktor, saya serah kembali kepada Dr. Zalina. Terima kasih kepada semua rakan-rakan guru. Segala yang baik itu datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Sesungguhnya apa yang saya share hari ini bukanlah ilmu yang saya bagi kat cikgu, tetapi apa yang saya dapat dari cikgu, dari pertanyaan cikgu kepada saya, akhirnya saya dapat menambah juga. Nak macam tadi kan, nak cut di tengah masa buat kita tak tahu, tapi bila orang tanya, oh okey, dan idea ni ada, tapi kenalah tahu option macam mana. Macam kita lah, anak murid kita tanya, alamak, kita pun mulalah otak kita berlega-lega kan, nak fikirkan apa. Tapi dalam kita usaha tu, tapi niat kita nak memberi ilmu, Allah bagi juga jalan. So dapatlah idea tadi. Terima kasih CDL, terima kasih Dr. Zalina. Thank you kawan-kawan yang ada pada hari ini. Saya tengok tadi 300 lebih kan, dalam dekat 400 juga tadi. Ya. Okey, terima kasih. Serahkan balik pada Dr. Zalina. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Sarimah binti Baharam atas perkongsian yang sangat menarik bagaimana kita nak buat video yang tak payah nak guna syuting sana sini, tapi kita boleh usahakan mengikut storyboard kita sendiri. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu peserta yang ada dengan kita seramai 380 orang sebentar tadi dapat mengikuti sedikit sebanyak. Cuma pasti saya yakin bila kita nak improve, kita kena praktis lah lagi cara-cara ini. Kalau sebab saya dapati ada yang masuk lewat, kalau yang nak tengok bagaimana cara nak dilakukan ataupun nak membuat satu video ini, kita boleh layari Connecting Dots Learning. InsyaAllah akan diuploadkan oleh Ibu Setia pada hari Ahad akan datang. Jadi time to time kita boleh buka bila-bila masa kita belajar bagaimana caranya nak menghasilkan sebuah video pendek untuk tugasan-tugasan kita, barangkali boleh kita gunakan di sekolah atau di pejabat nanti, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi pada Puan Sarimah dan juga kepada semua peserta pada hari ini. Saya kira ini suatu usaha yang baik dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan ke udara lagi pada 25 hari bulan 2 untuk siri yang ke-27 yang akan dikongsikan bersama Cikgu Mimi Norashikin binti Jaimi dengan tajuk mempelbagaikan aktiviti dengan Flickrs. Ini ialah poster yang kita paparkan, ialah poster untuk minggu hadapan. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, hari Jumaat pukul 3 hingga pukul 4:30 petang kita akan ke udara. Kita akan jumpa lagi dan sebelum kita berakhir, saya juga mohon maaf atas kesilapan di sana sini, tetapi insya-Allah ini ialah hasil perkongsian kita bersama kerana hashtag Cikgu Bantu Cikgu itu kita lakukan. Untuk mengakhiri, kita seperti biasa akan mengambil gambar. Kita akan paparkan muka wajah kita yang manis dan handsome sekarang untuk sesi penggambaran. Kita nak ambil gambar, bukalah masing-masing punya paparan itu. Yes, bagus. Saya minta tolong Urus Setia, Azwani dan Siti ambilkan gambar ni. Mungkin Cikgu Sari pun ambil juga sebab banyak muka surat ni. Cikgu kekal tersenyum dan jangan tulis apa-apa di ruangan chat sebab nanti dia mengganggu wajah yang ada di bahagian bawah. Okey, kita mulakan. Sari dan juga Azwani, silakan. Smile, freestyle kan, selalu ambil gambar macam tu kan, smile, freestyle semua orang. Okey. One more. Okay, alright. So saya dah ambil untuk 5 frame. Habis dah saya punya filem dah habis. So insya-Allah terima kasih semua kawan-kawan. Terima kasih banyaknya kenalan. Ada yang saya kenal tu ramainya. Terima kasih. Dan kita telah paparkan juga perkongsian untuk minggu depan, boleh kita daftarkan ya. Link untuk pendaftaran dah kita paparkan. Dan jangan lupa cikgu-cikgu semua, link kehadiran yang kita pamerkan sebentar tadi tu harus diisi supaya cikgu-cikgu dapat izin
insya-Allah untuk keperluan SPL KPM kita juga. So terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Sari, rakan-rakan dari saya nampak Haji Bahau ada hari ini. Wah, buat pertama kalinya saya nampak Haji Bahau, bagus. Dan rakan-rakan lain pengetua guru besar dari seluruh Malaysia dan juga Indonesia yang bersama-sama hari ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.